الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi menghimpunkan kita bersama. Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita daripada segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada sekalian hamba-hambanya. Antaranya termasuk daripada dua nikmat yang terbesar, iaitu daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian nikmat-nikmat lain yang mengiringi, iaitulah antaranya nikmat sihat tubuh badan, diberi kesihatan oleh Allah Ta'ala untuk kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga nikmat masa yang kadang-kadang kita tak dapat nikmat masa. Dia lorak semua bahkan tu ni cara dunia. Tapi Allah Ta'ala pilih kita semua daripada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini untuk kita terus mencari redha Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita beribadat kepada Allah Taala. Kemudian dalam masa yang sama kita jaga diri kita daripada segala perkara-perkara yang boleh menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 8. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bahagian ataupun pada bab yang membincangkan tentang telinga kita. Salah satu anggota yang perlu kita jaga, yang perlu kita faham dan perlu kita didik, supaya pendengaran kita ini seiring ataupun bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas sebab Allah Taala memberi nikmat pendengaran kepada kita, dan supaya kita tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang tidak syukur atas nikmat telinga, nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 57, kata Allah Ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسْيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا, kata Allah. Allah Ta'ala sebut, dan tidaklah ada yang lebih zalim. Ini antara cerita-cerita Allah sebut kepada kita daripada ciri-ciri orang yang zalim. Apa dia? Daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya. Bila mana kita sapa kepada dia ayat-ayat daripada Allah Ta'ala, kita memberi pengajaran, kita memberi pandangan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah Ta'ala, maknanya daripada kekuasaan Allah Ta'ala, lalu dia berpaling daripadanya. Dia tak dengar, dia memalingkan wajah dia, lupa apa yang telah dilakukan kepada kedua tangan dia. Dia lupa nikmat tangan Allah Ta'ala beri, itu menyebabkan dia ni jadi tak dengar apa Allah Ta'ala wayak pada dia. Sesungguhnya kami jadikan tutupan berlapis-lapis hati-hati mereka. Dalam keadaan ini Allah Ta'ala tutup hati-hati mereka, kemudian menghalang mereka daripada memahaminya, dan kami jadikan pada pendengaran mereka penyumbat. Makna kata Allah Ta'ala buat telinga tu jadi pekok. Allah Ta'ala buat telinga tu walaupun dengar tapi jadi tak siap dengar. Dan jika engkau menyeru kepada mereka petunjuk, maka dengan keadaan yang demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk selama-lama. Ini antara ciri-ciri ataupun keadaan bagaimana Allah gambarkan kepada kita. Pada surah Al-Kahfi diceritakan bahawasanya mereka inilah
daripada kalangan orang-orang yang zalim. Antaranya ciri-ciri dia apa dia? Bila mana disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, dia tak dengar. Dia tutup telinga dia. Dia dengar, tapi dia buat-buat tak dengar. Dia memekakkan telinga. Maka mereka ini, kata Allah, sekali-kali tidak akan mendapat hidayah. Bila mana Allah Ta'ala sebut tidak akan mendapat hidayah, maka mereka ini kemungkinan besar mereka akan mendapat su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Sebab itulah tuan-tuan, antara sebab kita belajar daripada ilmu tasawuf, antara sebabnya juga, antara satunya iaitu kita nak jaga telinga kita, supaya Allah Ta'ala tidak memekakkan telinga kita. Telinga dengar tapi jadi tak dengar. Dia maka kena jaga. Sebab itulah kita belajar bab pada menjaga anggota, iaitulah telinga. Baik, muka surat yang ke-8, di tengah-tengah muka surat itu, iaitulah pada kuliah yang lepas kita sebut dah, apakah yang dikatakan faedah-faedah pada duniawi dan ukhrawi. Memberi faedah kepada telinga kita, sama ada atas bangsa dunia maupun pada benda-benda yang boleh membawa kepada kelebihan akhirat. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi bagaimanakah cara mensyukuri nikmat pendengaran. Bagaimana Allah Ta'ala sebut kepada kita, bagaimana diberi petunjuk oleh ulama kepada kita, cara kita syukur atas setiap anggota kita, iaitulah bila mana kita guna anggota Allah Ta'ala itu untuk jalan kebajikan, jalan ibadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri tangan, kita nak suruh kita buat amal ibadat kepada Allah, boleh hakat takbir, boleh pergi benda-benda yang boleh beri pahala pada kita, buku Al-Quran dengan tangan. Mata kita untuk melihat benda-benda yang baik, begitu juga telinga. Baik. Dan mensyukuri nikmat pendengaran itu, apa dia? Cara dia memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Maknanya kita jaga telinga kita daripada benda-benda yang Allah Ta'ala larang duk dengar. Apa dia? Iaitulah yang pertama mengupak. Mengupak, bagaimana kuliah yang lepas hamba sebut tu, bandingan ataupun gambaran orang-orang yang mengumpak. Kata Nabi SAW, diumpamakan mereka hok makan daging saudara dia sendiri. Itu mengumpak. Sebab tu kena jaga. Maknanya hok jom mengumpak bukan setakat hok jom mengumpak, bahkan orang hok dengar mengumpak pun suka pahala, suka dosa dia tu. Sehat dia bagi. Hok mu boleh 100, hak boleh 100 juga. Sebab apa? Pasal kita dengar. Dia orang mengumpak, tak kira ada orang mengumpak kalau tak ada orang dengar. Tak ada orang mengumpak sorang-sorang, coceh mengumpak, tapi tak ada orang dengar, tak ada. Bila ada orang mengumpak, ada hak dengar, maka kedua-duanya dapat saham yang sama. Kemudian mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu ni, kalau kita tak ada bawa mulut lah, duk cerita orang tu gini, duk mengadu kat orang ni gini. Mengadu maknanya menceritakan daripada benda-benda yang tak patut kita cerita. Dia betul kau salah, itu nombor 2. Kalau salah, tuai dia dengar, tuai dia marah, maka itu mengumpak. Adapun kalau kita mengadu-ngadu ni, kita royak hal ke, tak kira lah betul kau salah kau, dia buat kau, dia tak buat kau, maknanya kita duk cerita hal ke. Ini pun kena jaga kau telinga kita daripada mendengar orang yang mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tidak baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Bid'ah ini sebagaimana yang menjadi satu masalah ataupun satu isu di kalangan kita. Hamba tak suruh apa aja lah. Kalau nak suruh abad bid'ah ni 2 malam tak habis lagi. Tapi ayatnya bila mana pembaharuan yang tidak kena dengan agama, maka dikatakan sebagai bid'ah. Itu kesimpulan mudah. Baik, kemudian berbantah-bantah ni pula, kita ni kalau istilah Kelantan agak berkerah king lah. Dia kerah king, kau ke mana pun benda kita, itu berbantah-bantah. Orang royak ke apa, ada selalulah kita nak keleheng. Dia ada selalulah kita nak tegur, ada selalulah kita ni nak royak. Maknanya berbantah-bantah. Hak ni pun kita kena jaga telinga kita daripada dengar benda-benda hak lagu ni. Maknanya hak ni daripada kalangan orang-orang yang mana dia berhita ada telinga, berhita dengar. Dengar orang mengumpak, dengar orang duk ngadu-ngadu, dengar perkataan yang tidak baik, dengar orang duk balas, berbantah-bantah. Ini semua kerja kita sehari-hari. Bukan kapal ni lah, kapal lain. Kapal ni tak aja dengar mengumpak belakang buat kita baik belakang, alhamdulillah. Maknanya telinga kita sentiasa mendengar benda-benda yang tidak baik. Maka benda ni perlu kita jaga atas nikmat pendengar yang Allah Ta'ala beri itu.
Yang kedua, mendengar suara perempuan. Mendengar suara perempuan ini merupakan salah satu benda Allah Ta'ala laranglah, aurat dia. Dia. Tetapi bahkan kata ulama rahimahullahu ta'ala, suara perempuan itu boleh jadi aurat, boleh jadi tidak aurat. Walaupun ada pendapat daripada ulama fuqaha mengatakan bahawasanya suara perempuan itu haram. Hak ni pada pendapat yang syadid ataupun pada ulama-ulama yang bersifat ihtiyat cermat, daripada jadi haram baik sekat lalu. Cuma secara jumhur ulama, bila sebut jumhur ulama maknanya sepakat. Kalangan ulama bersepakat mengatakan bahawasanya suara perempuan itu tidak jadi aurat. Kecuali ada sebab-sebab dia. Sebagaimana contoh sahabat Nabi SAW, bila Nabi SAW wafat meninggal, maka dia pergi jumpa dengan isteri-isteri Nabi. Kita tanya gitu, gini tanya hukum. Maka dalam bab ini tidak jadi aurat. Kecuali hak diharamkan kata ulama bila suara itu boleh menimbulkan fitnah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Ahzab, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala sebut, wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertakwa. Oleh itu, maknanya sini Allah Ta'ala beri gambaran kepada kita dua keadaan. Bagaimanakah isteri Nabi dalam keadaan sentiasa bertakwa, maka ini yang dikatakan sebagai tidak jadi aurat. Sebab apa? Boleh jaga. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja. Hak ni jadi masalah, boleh menimbulkan fitnah. Bagaimana keadaannya? Berkata-kata dengan lembut dan manja semasa bercakap dengan lelaki asing, maknanya dengan ajnabi. Orang yang halal nikah dengan kita, kita kecek dia main lembut, alu lembut, kecek seolah-olah menggoda, suara manja, maka hak ni dia katakan menimbulkan fitnah. Hak ni hak jadi haram. Kerana apa? Kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hati dengan tujuan yang buruk. Dan sebaliknya, berkatalah dengan kata-kata yang baik, iaitu sesuai dengan sopan. Maknanya suara perempuan kalau kena dengan cara kita guna, maka jadi halal, tak ada masalah, tak jadi haram. Tetapi bila silap gaya, silap guna atas sebab sesuatu suara itu yang boleh mendatangkan fitnah, maka jadi haram. Itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Manakala disebut oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, yang mana terdapat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, di mana aku sendiri cenderung kepada pendapat ini, iaitulah suara bukan aurat kecuali kalau dikhawatiri timbulnya fitnah. Ini disebut dalam kitab Ruhul Ma'ani pada bab yang ke-18 pada muka surat 140 ni. Ayatnya di sini, mendengar suara perempuan dan muda remaja jika ditakuti berlaku fitnah daripadanya. Kalau atas sebab-sebab darurah ataupun keperluan, maka tak ada masalah. Contohnya dalam kampung tu tak ada tok guru mengaji hak pandai, hak lelaki, maka ada perempuan ni, maka boleh dengan niat kata ulama untuk mengaji. Adapun kalau bab nak belajar ilmu tarannum, maka hak tu kata ulama ada khilafiyah. Kerana apa? Kerana tarannum ni satu alunan suara. Bila alunan suara dia ada seni-seni dia yang dikhawatiri takut ada fitnah. Sebab itulah antaranya disebut oleh ulama, persatuan ulama Kelantan telah mengatakan bahawasanya suara perempuan itu tak boleh masuk tanding ngaji. Sebab itu kalau kita tengok dalam pertandingan musabaqah peringkat kebangsaan, tak ada calon perempuan bagi negeri Kelantan. Kenapa? Dia ambil pendapat itulah. Yang maknanya suara perempuan kalau sebab darurah jumpa doktor kau dia, doktor perempuan, maka tak boleh nak mengelak dah, kena jumpa doktor tu juga, maka tak ada masalah. Dengan syarat jangan sampai menimbulkan fitnah. Baik. Maka bila mana timbul fitnah, maka kita wajib menjauhkanlah daripada telinga kita mendengar daripada suara-suara perempuan yang dikatakan sebagai boleh menimbulkan fitnah kepada kita.
Deh. Sebab itu pakak-pakak jagalah. Benda ni kadang-kadang mudah. Dia buka TV, buka telefon lah ni mudah. Di mana-mana ada suara-suara yang boleh menjadi satu fitnah kepada kita. Sebab tu pakak beringatlah. Hak jo nyanyi, hak jo kecik, maknanya hak perempuan pun kena jaga suara daripada jadi satu fitnah. Kita hak je dengar pun lebih-lebih lagi. Kenapa? Kerana pendengaran itulah yang dikatakan sebagai amanah kepada kita. Jaga tak sampai dengar aurat. Dah. Baik. Yang ketiga, mendengar alat-alat permainan yang diharamkan seperti serunai dan gendang. Dan engkau jangan tertipu, maknanya jangan terpedaya disebabkan ada pihak yang menghalalkan mendengar umpama serunai itu kerana pendapatnya itu menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada pendapatnya yang menyalahi, makna kata pendapat dia tu berlawan, bersalah, bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Kita kena ingat, dalam hiburan tak ada masalah, dibenarkan. Tapi kalau tak kena cara boleh jadi haram juga. Dia bagaimana diceritakan kepada kita satu ketika disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia nama dia Hanzalah. Dia Hanzalah radhiyallahu anhu. Satu ketika Hanzalah ni dia dalam keadaan dia takut. Dia takut dia ni jadi munafik. Kerana apa? Kerana beliau merasa lala daripada mengingati Allah dan berhibur bersama keluarga. Maka dalam keadaan itu dia pun jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab kepada dia, ya Hanzalah, sa'atun wa sa'ah walau kanat takunu qulubukum kama takunu abdul dzikr li safahatuhum al malaikatu hatta tusallimu alaikum fit tarq. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Hanzalah, Nabi royak kepada Hanzalah, ada masa untuk urusan dunia, ada masa untuk urusan beribadah. Dan jika kamu sentiasa bersama-sama seperti kamu sedang mengingati Allah Ta'ala, maka para malaikat akan bersalin denganmu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Maknanya kata Nabi SAW, satu gambaran yang hadis yang hamba sebut tadi daripada sahih, daripada kitab Sahih Muslim pada hadis yang ke-2750, Nabi beri gambaran kepada kita bahawasanya urusan dunia tak ada masalah. Kerjaan dunia tak ada masalah. Tapi ada masa kita ikut urusan dunia, ada masa kena buat ibadat lah. Kena ada masa-masa dia. Jangan dunia semacam daripada pagi sampai gelap cara buat dunia, tak ada masa ibadah. Waktu tak boleh. Ada masa dengan keluarga, ada masa untuk beribadat. Maka kata Nabi, jika mana mu sentiasa ingat kepada Allah, tak kira lah buat urusan dunia ke, tambah-tambah lagi buat urusan untuk beribadat, urusan untuk akhirat, tapi bila mana kamu sentiasa ingat kepada Allah, maka para malaikat pun akan bersalam denganmu. Maknanya para malaikat akan ucap sejahtera kepada kamu dan memberi salam kepadamu di pertengahan jalan. Maknanya dalam sepanjang kita ingat kepada Allah, akan sentiasa ada para malaikat. Maka pada ketika itu Hanzalah rasa okeylah. Dan sebelum tu dia rasa dia takut jadi munafik sebab lala kepada Allah. Tapi bila Nabi jawab lagu tu, maka dia rasa lebih lega. Dan bagaimanapun disebut pula dalam Sahih Muslim bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala menafsirkan hadis ini, bahawasanya kita kena ingat bahawasanya menjelaskan bahawa tidak dituntut untuk beribadat sepanjang masa. Kita kena ingat ibadat ni kena juga, tapi ada masa kita kena berehat daripada ibadat. Dia kena rehat, kena bagi ruang untuk diri kita sendiri, hendak berehat bersama keluarga. Sebab itu ada masa kita kena peruntukkan untuk ibadat, ada masa untuk dunia, ada masa untuk berhibur dengan keluarga. Ini disebut oleh syarah kitab Syarah Muslim pada bab yang ke-17, pada muka surat yang ke-66. Ayat di sini kita kena ingat hiburan itu kita kena jaga. Perlulah berehat bersama keluarga, itu perlu. Tapi bila mana ada hiburan yang bercanggah dengan syarak, maka kata Nabi SAW, kita kena mengelak daripada kita dengar daripada alat-alat muzik yang diharamkan. Bagaimana hadis Nabi SAW sebut, qala Rasulullah SAW, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah, mizmarun inda ni'mah, waranatan inda musibah,
rawahul bazaru rijalah taqatu. Hak ni kata Nabi SAW, dua suara hak Allah Ta'ala laknat atas dunia dan juga di akhirat. Apa dia? Yang pertama, suara seruling ketika mendapat nikmat. Ada suara seruling kita ketika mendapat nikmat. Bila kita rasa suka, kita berhibur. Ditiup seruling-seruling. Orang-orang pada zaman jahiliah dia lagu tu ke adik dia. Bila dia suka, dia buat majlis, dia tiup seruling. Maka kata Nabi, suara yang dilaknat tu seruling. Sebab itu seruling antara benda yang diharamkan. Yang kedua, suara keluhan ketika mendapat musibah. Kita nak mengeluh. Ni bila mari musuh, bila ada musibah dia main Allah lah dia mengeluh tu. Dia kita mengeluh atas musibah uji Allah Taala beri pada kita mengeluh. Maka ini juga suara yang dilaknat. Begitu juga disebut oleh para ulama rahimahullahu taala, tiga alat yang dikatakan sebagai benda-benda yang boleh jadi satu alat-alat muzik yang diharamkan. Yang pertama al-mizmar. Apa dia? Hak jenis tiup. Bila alat muzik tu tiup, maka jadi haram. Seruling ke gapo, recorder ke gapo dia, barang-barang tiup semua tu jadi haram. Tak kiralah mari dalil lagu mana pun, bila Nabi kata lagu tu, maka antaranya salah satunya bila barang tu siup maka haram. Tak kiralah siup lagu mana pun. Yang pertama disebut dalam hadis al-mizmar, hak tiup. Yang kedua ad-dufu. Ad-dufu ni satu rebana yang tertutup. Kendih hak jenis tutup, tak ada lubang, dua-dua mekuk. Adapun jenis kompang tu tak apa, dia sebelah. Dia kalau jenis kena silap dua-dua dia. Maka bila dua-dua tertutup, disebut dari istilah sebagai ad-dufu, rebana yang tertutup, maka tak boleh juga. Tak boleh dari segi hukum, tak boleh. Demo nak dengar tu dengar tu demo lah buat jenis hukum lah ni. Yang kedua maknanya jenis tutup dua-dua. Jenis drum pun ada jenis tutup ni. Maknanya tak boleh, itu haram. Yang ketiga jenis al-awtar. Apa dia? Hak jenis bertali. Jenis gitar, jenis biola. Ada tali tu. Maka hak tu pun dikatakan dalam hadis Nabi SAW sebagai alat muzik yang diharamkan. Sebab itu bila dengar muzik pun pilih-pilih lah. Tambah-tambah lagi hak boleh bawa kepada maksud ataupun keadaan-keadaan yang jadi lupa kepada Allah Ta'ala. Ada jenis muzik-muzik hak jenis nasik dengan zikir tak apa. Lah ni ada kestai zikir, tapi kena dengan molek juga tengok degatlah. Jenis hak tiup-tiup tu tak boleh. Hak jenis tutup dua-dua pun tak boleh. So lagi hak jenis ada tali, jenis main gitar. Dia pilih-pilih. Maknanya alat muzik yang diharamkan jangan duk dengar. Kenapa? Kerana inilah yang dikatakan Nabi SAW, antara suara-suara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang kau banyak muzik tu kau sedap degung dia. Dia ni satu masalah kepada kita. Maknanya kena mengelaklah telinga kita. Tambah-tambah boleh bawa lirik-lirik dia, kadang-kadang lagu-lagu tu tahu mana hala. Dia tidak bawa kepada unsur-unsur ketuhanan, tidak puji Nabi, dia tidak selawat ke Nabi, lagu-lagu boleh menyebabkan hanyut dengan dunia. Maka jangan duk dengar. Kenapa? Boleh menambahkan lalai kita kepada Allah Ta'ala. Kita kena ingat, sebagaimana sebuah hadis tadi, selagi mana hati kita sentiasa ingat kepada Allah, maka tak ada masalah. Kita pergi situ ya. Janji jangan guna tiga alat yang boleh jika dikatakan haram oleh para ulama dan juga hadis Nabi SAW. Maka lazimkanlah, maknanya maka biasakanlah memeliharakan pendengaranmu. Dia kita kena lazimkan, mana kita kena biasa memelihara, mana menjaga pendengaran kita daripada perkataan yang keji dan sia-sia. Keji tu lagu mana? Hak sebut tadi lah, mengopak, duk ngadu-ngadu, dia perkataan yang tidak baik, itu hak keji. Hak sia-sia lagu mana? Hak boleh menyebabkan kita kadang-kadang buai masa lagu tu je. Dan sepatutnya masa untuk ibadat kita jadi lala. Sebab apa? Sebab duk dengar benda-benda hak menyebabkan lala kepada Allah. Dia maknanya kena jaga, kena pelihara. Dia kerana apa? Kerana sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara itu, maka dia bersekutu dengan mereka yang berkata-kata. Dia maknanya kalau kita duk berhati dengar orang duk mengopak, kita duk berhati dengar orang duk mengadu-ngadu, duk kecek ha-ha dunia, duk kecek benda-benda hak tak beri manfaat, maka dengan kita pun sekali dikatakan sebagai bersekutu. Bersekutu ni kalau kita tak bersubahat lah. Dan kalau kecek benda dosa kat dosa, pas kita boleh dosa.
Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah Ta'ala, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti, kata Allah. Mereka-mereka yang sangat suka mendengar berita-berita dusta, memakai segala yang haram. Jadi bagaimana Nabi sebut kepada kita duk dengar duk mengupak tu, diumpama sebagai kita makan daging saudara kita sendiri. Sebab itu antaranya juga kata Imam Al-Ghazali, jangan sesekali kita menyangka bahawa dosa itu akan menimpa orang yang bercakap semata-mata. Kita jangan suka orang itu kecek dosanya. Tidak kepada orang yang mendengar. Kenapa? Kerana orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap tadi dalam dosa mencaci dan mengata orang lain. Hak je mengupak, hak je mengata pun boleh dosa. Kita hak je tak ada telinga pun boleh dosa juga. Sama sahaja sebagaimana orang yang mendengar sesuatu yang baik itu berkongsi pahala dengan orang yang bercakap benda baik. Kalau benda baik tak apa dengar. Dengar semua tak apa, dengar tazkirah, dengar kuliah, dengar orang mengajar, dengar orang baca Quran, benda baik, benda boleh faedah, benda boleh pahala, maka tu tak apa. Kosi pahala tak apa, jangan kosi dosa. Maka orang yang mendengar perkara yang buruk juga berkosi dosa. Ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab An-Nasaihud Diniyah pada muka surat 368. Ayatnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bukan setakat orang je berkecek, bukan setakat orang je mengupak, kita hak je tak ada telinga pun kosi juga. Dia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa daripada perkataan yang haram itu. Maknanya kalau dosa dah boleh. Sebab itu kalau kita dengar orang mengupak juga pun, kalau nampak kau berat, kita lari lah. Yang duduk tunggu cukup. Ni kadang-kadang duduk kedai kopi, kapu lain lah, kapu ni duduk kedai kopi juga dia, macam-macam cerita boleh dengar. Hak mengupak ada, hak baik ada, hak betul ada, tapi tak hanya banyak hak benda pelik-pelik lah. Dia hak masalah isu-isu semasa tak ada masalah. Dia duk kata kau orang tu, duk kata kau orang ni, duk mengupak orang tu, mengupak orang ni, rembah belah-belah atas meja ni. Nak yang semangat. Kenapa? Kerana ada orang hak dengar. Kita kena ingatlah, kalau benda baik boleh pahala. Kalau benda menyebabkan dosa, maka pas kita hak dengar pun dosa juga, daripada benda-benda hak haram tadi. Dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Di maknanya kadang-kadang dengan benda hak kita dengar, benda hak kita terima daripada orang ramai, duk sebut pada duk mengupak dan sebagainya, kadang-kadang boleh mari penyakit was-was dalam hati. Tu yang kadang-kadang tak tenang hati kita duk main was-was. Sebab apa? Banyak benda duk suap. Duk suap di telinga kita. Orang ni kata gitu, orang tu kata gini, macam-macam. Bahkan ada was-was dalam hati kita. Hak berat lagi, was-was siapa kau boleh bawa dalam ibadat kita. Baik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insan wa ta'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah Ta'ala sebut, dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati. Sebab apa? Sebab kata ulama fuqaha, ulama fiqh mengatakan bahawasanya antara takrif ataupun yang dikatakan sebagai waswas ialah bagaimanakah bisikan hak mari dalam hati kita. Dia cuba kata semaya lah, kadang-kadang mari bisik dalam hati, 3 ke 4 duk fikir rakaat. Sebab apa mari waswas? Ada setengah orang tu waswas hampir semaya dia start dah. Dia start dah, siap dia masuk kaki dah. Mari waswas start semula. Acuna sudah mari waswas start mula. Di mananya penyakit yang sangat-sangat tidak memberi satu kebaikan kepada kita. Bahkan ada kadang-kadang bila keadaan lagu tu jadi pazir lah. Dah lepas ambil wudu pazir. Hak berat lagi dah lepas semaya. Was-was ni. Sebab itu jangan ajar telinga kita daripada dengar benda bukan-bukan, boleh menyebabkan jadi was-was dalam hati kita. Allah Ta'ala sebut juga alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kata Allah, yang mana melemparkan bisikan, maknanya waswas dalam hati kita, hasutan ke dalam hati manusia daripada kalangan jin dan manusia. Dia dalam hati kita tak boleh lari. Sebab itu kena doa semua. Dia muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dia payah nak suruh kita tetap, jangan ada waswas. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati kami, hak boleh pusing hati kami. Siapa dia? Allah Ta'ala tu. Sabit qalbi, tetapkanlah hati kami, jangan ada perasaan was-was tu. Dia ala dinik, atas agama kami. Tak kira dalam semaya benda agama, dalam ibadat lain benda agama. Nak suruh kita tetap biar sabar, biar tetap kita atas jalan Allah Ta'ala.
Dia sabit qalbi ala dhikri wa ala ta'atik, dan juga di atas ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ini satu doa hak perlu kita lazim, hak perlu kita ajar dalam diri kita supaya tidak ada penyakit waswas. Ini sipir dia antara cara-cara kita nak mengelak waswas lagu mana untuk segi waswas maka banyakkan doa kita supaya Allah Taala tetapkan hati kita. Bagaimana pula Allah Taala sebut kepada kita supaya antaranya cara-cara untuk kita menjauhkan diri kita daripada waswas, apa dia? Minta doa kepada Allah. Kata Allah Taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, bila mana hamba-hambaku tanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya Allah Taala dekat denganmu. Maka aku perkenan permohonan orang yang berdoa supaya dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepada aku supaya mereka dapat petunjuk. Bila mana kita dekat dengan Allah Taala, hati kita jadi tetap dengan Allah Taala, maka dalam keadaan itu waswas tidak akan ada dalam diri kita. Kenapa? Kita yakin dengan bi'aunillah, dengan pertolongan yang Allah Taala beri kepada kita. Kena banyak yang mendampingi ulama, duduk dengan orang alim. Kemudian juga kita kena banyak mengaji ilmu agama, banyak ke zikir. Ni zikir juga penting supaya hati kita ni jadi tetap, jadi kemah hati kita, tak ada gangguan syaitan. Kerana apa? Bisikan-bisikan juga merupakan gangguan daripada syaitan. Yang di sini jaga hati kita daripada mendengar, telinga kita duduk dengar benda-benda yang boleh menyebabkan hati kita jadi waswas. Punca dia di mana? Antara punca waswas juga daripada telinga. Kena pakai jaga belakang. Jadi tuan-tuan puan yang terhormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa sangat itulah kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.